Ustaz ada yang ni, ada jumpa dah. Ada. Bawa kita buat punya terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afrik Allahumma ta'amalina hikmata Allahumma khrijna min waj'alna min mustami'in alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an tusalla rak'ataini fi jama'ati. Fardu yang ketiga. Yang pertama adalah fardu jemaah. Yang lepasnya ialah membaca dua khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua dengan berdiri. Nah, imam tu atau khatib tu membaca khutbah dengan berdiri. Tak boleh dia nak baca khutbah dengan dia duduk, melainkan dia unzur. Yang kedua-dua tu dengan berdiri. Khutbah pertama pun berdiri, khutbah kedua pun berdiri. Dan yang kedua adalah syaratnya mestilah khatib duduk di antara dua khutbah. Tak boleh dia tu berdiri terus ditukar teks khutbah tu dia baca khutbah yang kedua, tak boleh. Mestilah dia duduk di antara dua khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Ini rukun yang ketiga. Ini rukun yang ketiganya. Ada fardu bagi jemaah yang ketiga. Wa an tusalla rak'ataini fi jama'atin. Wa an tusalla, bahawa disembahyangkan Jumaat, rak'ataini, dengan dua rakaat, fi jama'atin, pada berjemaah. Fi jama'atin, pada jemaah. Jadi dua rakaat tu mestilah disembahyangkan pada jemaah. Maknanya dua rakaat tu mestilah ahli jemaah. Itulah yang diperwajibkan di atas dia tu jemaah. Seandainya tak cukup, seandainya kita kata disyaratkan sembahyang jemaah ni mestilah berjemaah pada rakaat yang pertama. Maknanya mesti ada jemaah. Salah satu pada dua rakaat tu mesti jemaah. Kita kata jikalau ahli jemaah tu semuanya rakaat yang kedua semuanya mufaraqah dengan imam. Nah, semua mufaraqah dengan imam. Ataupun kita kata separuh mufaraqah dengan imam. Dan berdua-dua orang tu dia nak mufaraqah dengan imam, kemudian dia sembahyang seorang, sudah dia salam apa dia keluar daripada jemaah. Yang imam tu masih lagi dalam rakaat yang kedua tu. Dia balik ke rumah, tiba-tiba batal sembahyang dia. Yang jemaah di masjid ni tak sah. Yang batal wuduk dia lah, batal wuduk dia. Yang jemaah di masjid ni tak selesai lagi sembahyang. Maka semua sembahyang tu tak sah semua. Tapi dengan syarat bilangan 40 orang lah. Kalau lebih tak apa. Kalau lebih tak apa. Maknanya Jumaat ini disyaratkan kita ada mesti berjemaah salah satu daripada dua rakaat sembahyang tu. Kalau kita kata ahli jemaah tu 40 orang,
Kata 10 orang daripada 40 tu dia niat mufarakah kerana ada nak naik bas ke apa, nak kejar waktu tu, naik bas ke apa, dia keluar sembahyang dia. Dia sembahyang sendirilah. Sudah beri salam tu dia keluar daripada masjid. Ya, imam masih lagi dalam rakaat yang kedua. Kalau seorang tu batal pada air sembahyang dia, maka jemaah yang sembahyang di masjid tidak sah. Itu setengah ulama kata buat teka-teki. Kita batal sembahyang di rumah, orang di masjid tak sah sembahyang dia. Sebab disyaratkan selesai dia mesti berjemaah. Di dalam keadaan ahli masjid, ahli jemaah itu mesti berjemaah. Itu kalau 40, kalau lebih ada 40 tak apa. Kalau kita 10 orang, nah, jemaah ada 80 orang, 60 orang, 70 orang tu masih lagi sembahyang, kita ni niat mufarakah keluar daripada imam ke apa. Lepas tu kita batal wuduk kita, sembahyang orang yang 70 tu tetap sah. Dan sembahyang kita pun tetap dihukum sah juga. Sebab disyaratkan mesti berjemaah pada rakaat yang pertama sahaja. Maksudnya rakaat yang pertama tu, rakaat kedua pun kena tak lah 40 tu. Maksudnya keseluruhan sembahyang tu memerlukan 40 orang kena ada dalam dia. Bermula daripada rakaat yang pertama lah, baru dikatakan sah. Kalau kata 40 orang tadi, 39 orang masih lagi tetap duduk di situ, masa rakaat yang kedua, tiba-tiba seorang daripada rakaat yang kedua daripada 40 tu, seorang tu keluar. Maksud dia tak sah tak? Dia niat mufarakah tak boleh, keluar tak apa lagi, sah lagi. Jangan dia tu batal air sembahyang dia. Wuduk tu. Wuduk tu. Dia kena jaga. Ada kes ke memang ulama dia wuduk sampai orang masjid selesai sembahyang? Selepas orang selesai sembahyang tak apa. Batal tak apa? Tak apalah, lepas tu dia batal tak apa. Jangan dia batal selepas sebelum daripada orang masjid selesai sembahyang. Sebab apa? Apabila dia batalkan wuduk dia, yang sembahyang tu tak sempurna lagi jemaah tu. Jemaah tu tak sempurna lagi sembahyang jemaah dia. Jadi sembahyang jemaah tu kurang seorang, tak cukup 40. 70 okey lah. Kalau lebih daripada 40 okey lah. Ni masalah bilangan betul-betul cukup. 40 sekali dengan imam kita kata 40. Kalau dia tak betul wuduk pun dah keluar solat kan? Dia keluar solat tu sah lagi, sah lah solat dia. Sah solat dia. Jangan dia batalkan wuduk dia sebelum daripada orang jemaah di masjid tu selesai sembahyang. Dia kalau dia kata dia batal sembahyang tapi wuduk masih lagi wujud, maksud dia solat tu dikira sah lagi lah. Dia kena batal dengan sembahyang, jemaah dia tak ikut 39. Maksud dia kena cukupkan pada rakaat yang pertama ke ataupun Dia batal sembahyang kan? Dia yang Ustaz masukkan tadi, dia mufarakah. Dia sembahyang habis kan? Habis dia rakaat kedua tu sembahyang sendiri kan? Rakaat kedua sembahyang sendiri. Jadi kalau batal, kalau batal macam mana tak? dia terkentut satu balik kan? Ataupun dia Satu terkentut habis lah. habis lah sebab Habis lah. Ini masalahnya kata. Dia sebab rakaat pertama itu mesti berjemaah. Rakaat yang pertama itu mesti lakukan dengan keadaan berjemaah. Yang rakaat kedua, seandainya semua ahli makmum itu semua mufarakah. Rakaat kedua tu, kalau kita kata tinggal seorang je ni ikut imam, 58 orang tu kena jaga wuduk dia sampai habis imam sembahyang. jangan batal. itulah Memang kena khusus lah. Kira rakaat kedua ni memang baca lama sangat, orang tak tahu. Dia kalau batal sembahyang dia kira lain lah. Tak cukup. Betul kan? tak sah pun. Dan Dia mufarakah dengan batal sembahyang tu ada memberikan perbezaan pada solat jemaah tu tak? Dia punya sah dia tu. Mufarakah lah Batal sembahyang bukan batal wuduk.
buka aurat lah. Apa dah? Mufarakah tu maksudnya masih sembahyang lagi kan? Dia masih ada sembahyang lagi. Cuma dia keluarkan sembahyang dia daripada imam dia. Dia keluarkan daripada jemaahnya. Ini dia batal sembahyang dia. Bila batal sembahyang dia, maka tak sah lah. Walaupun rakaat pertama tu dia mengikut imam. Walaupun dia rakaat pertama dia mengikut imam. Kalau dia ambil wudu dia sambung balik tak boleh? Tak boleh. Kalau wuduk dia tak adalah, cuma dia kata dia batal sembahyang. Memang tak kira dia batal sembahyang kerana najis ke apa, sembahyang dia terbatal, tak kira lah. Tak salah tak. Oh, maknanya kena ulang balik lah panggil. Kena ulang balik. Kalau bilangan tu cukup 40. Yalah, betul-betul ngam ni. Memang kena buat sempurna lah semua tu. Sempurna. Sebab kita boleh, kita kata sembahyang Jumaat 1 rakaat, kita tu mufarakah dengan imam kerana kita ada hal apa. Hari ni kita taklid Ustaz. Terus cukup. Sebab di sini dia kata kita kena lakukan sembahyang Jumaat tu pada ahli Jumaat. Dia kata walaupun pada rakaat pertama sahaja. Jikalau sembahyang berjemaah pada rakaat yang pertama, jikalau sembahyang mereka itu makmum berjemaah pada rakaat yang pertama dan meniat mufarakah pada rakaat yang kedua, dan mereka itu menyempurnakan sembahyang dengan seorang diri. Sama masing-masing, sembahyang masing-masing, rakaat dua sembahyang masing-masing, sah sembahyang Jumaat. Maka berjemaah dia kata disyaratkan pada rakaat yang pertama sahaja. Berjemaah pada sembahyang Jumaat itu disyarat pada rakaat pertama. Bersalah bilangan 40 tu mestilah berkekalan sehingga sempurna sembahyang. Bilangan 40. Oh, bahayalah tiba-tiba kalau ada seorang tu terbatal ke. Alah, habis sembahyang semua orang. Maknanya kena lebih kan. Lebih baik, lebih selamat sembahyang Jumaat. Maka jika batal sembahyang salah seorang daripada mereka itu, seperti misal dia kata seperti berhadas sebelum beri salam. Kentut. Tak kira dia kentut ke batal sembahyang sekian makmum. Batal habis. Walaupun mereka ini sudah beri salam, kalau balik ke rumah beri salam dah yang lain. Seorang yang tak. Seorang je. Oh ya. Muncul betul lah jangan muncul. Kena khutbah balik lah. Kita semua. Maksudnya bermula daripada awal balik lah kan. Bukan rukun tu benda. Ya, tapi kalau dah sembahyang dah apa, mualat di antara khutbah dengan sembahyang tu kan disyaratkan mesti mualat. Betul. Betul. Ambil kan? Tapi masalahnya jangan satu lah. Kalau ini jemaah ramai. Nah, itu kita itu jemaah yang betul-betul cukup 40 orang. Seorang batal habis semua ayam yang lain. Ini soal jemaah ni kan. Kerana nak ketahui 40 orang bermas kaunting tu. Mana banyak jemaah Betul, saya kata lah. Memang banyak. Kena cutikan Jumaat tu. Cutikan Jumaat. Cutikan Jumaat tu je. Jumaat buat nampak. Betul juga. yang Dia sepanjang ni banyak kelebihannya kalau cuti Jumaat ni. Kalau di Kelantan setiap hari Jumaat wirid akan dibaca Fatihah 7 kali, Qul Huwallahu 7 kali, Qul A'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul A'udzu bin nas 7 kali, baru doa. Baru zikir, baru doa. Subhanallah lah. Kerana fadilatnya baca pada Fatihah 7 kali, Qul Huwallahu 7 kali, Qul A'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul A'udzu bin nas 7 kali, dia akan menerangkan diri nur kita Jumaat ni sampai Jumaat minggu depan. Kita berada dalam keadaan nur, bercahaya. Cahaya tu maksudnya hiraya dalam hati.
Ini benar. Macam seminggu lah. Berapa minggu? Nur. Bahasa model aura. Tak boleh kena hujan tu. Padam. Tapi kalau hari Jumaat kita kerja, Mama tak ada wirid, sebentar doa apa. Oh, nak balik cepat. Semua nak balik cepat. Nak balik pejabat. Nak makan tengah hari lah apa. Okey kereta tu. Pakai. Oh, dah ramai-ramai nak tu naik kereta. Orang ni lambat pula. Jadi kalau hujan. Kalau Okey. adalah mesti. Adalah. Jadi kalau Kelantan kebanyakan lah kemerajaan masjid tu memang dia wirid sama lah. Nak ke doa tu memang dulu mana baca Fatihah 3 kali Allah, 3 kali Quran Falaq, 3 kali Quran Billah. Jemaah beramai baca. Tak kira. Tu jemaah ramai baca. Macam yang kita baca lah lepas tu dia kena istighfar kan. Mana imam baca, kemudian lepas tu baru imam apa dah subhanallah walhamdulillah zikir, kemudian baru doa. Kebanyakan ada kat masjid yang tak buatnya, tapi kebanyakan yang buatlah. Kalau masjid bandar tu, kalau masjid Muhammadi tu dia buat. Jadi kalau kat sini tak jumpa lagi lah. Sebab kerana mungkin sibuk dengan kerja tu lah. Rugi salah satu daripada fadilat hari Jumaat. Ada sekali tu dah saya baca tak lama. Kerajaan Persekutuan dah nak buat dah, tapi dia malu, takut nanti dia kata meniru pembangkang. Betul? Apa dia? Pernah nak buat cuti Jumaat ni. Pernah nak buat tapi dia rasa macam malu, kata meniru pembangkang. Dah lah, yang Johor dulu Jumaat mana dia ubah. Mana Yasin ubah. Jadi cuti Jumaat tu. Masa Yasin jadi menteri besar tu. Naik dia ubah. Naik dia. Besar betul pada. Elah dia kena tanggung. Dia buat kat Allah. Kerana dia tahu hukum dengan muslim. Anda tahu tu tak, Mama dulu tahu Johor cuti hari Jumaat. Dengar saya pun ingat. Tapi tahu berapa? Kau tinggal tahu kan. Kita tahu 90-an 80-an tu. Dia nak tengok ni, kalau hari kebesaran Islam dia cuti, maknanya negeri tu dia guna lah. Tahu tu seorang ustaz tu, Ustaz Ismail. Dia ngaji Mesir, dia mengajar sekolah. Dia kata Muhyiddin Yassin ni hutang banyak nak mengang ayat Johor, dia kata. Apa dia kata? Tu tukar hari Jumaat, hari Ahad cuti, hari Jumaat kerja. Dia sebelum tu dia kata Johor hari Jumaat cuti. Kita tak masuk dalam tu. Sultan saya Setengah jerekah lah. Kita tak tahu fadilat Sultan. Mufti tak sekadar. dia boleh buat kalau dia boleh buat lah, mana kuasa di tangan dia boleh buat. Dia sekarang saya kes tu macam sebabkan kerja pusat tu, kerja pusat kerja pusat ni kerja pusat ni ekonomi lah. Itu jadi banyak kita kata tempat-tempat yang kita syak Jumaat dia buat ke apa. Kalau cuti hari Jumaat tenang terang-terang nampak. Itu tu semayang masjid karya masing-masing lah. Selesai juga lah. Nanti nampak kan. Misalnya ada dekat berapa Putrajaya. Kan takutnya satu masjid tu tak cukup nak hari Jumaat. Tak ada dah cukup. Semayang kat pejabat, semua orang kerja. Habis kerja semua balik. Lepas situ lah buat Jumaat. Itu mana karya di sini. Sama haji kan? Sama haji isteri. Sama haji yang Banyak sangat. Sama ni bukan kan? Ini ada masjid orang kan? Ya. Bukan di mana? Mana rumah dia? negara cukup kan? Ni lah tu. Ini dekat dataran. Ni ke KLCC. Dekat Jalan Terasa. Dekat embassy ada ni lah. okey lah. Kedutaan. Masjid negara mana boleh duduk situ? Tapi saya rasa Kena pergi karya import lah. Dia dah keluar kampung tu. Oh, dua lah. Kena buat kampung lah kat masjid. Kampung. apa dekat Putrajaya tu lah satu select kan. Ni banyak orang luar duduk. Lepas tu saya tak tahu berapa ramai orang yang Masjid Putrajaya. masjid bukan Masjid Putrajaya tu. Jalan Masjid Putra dan juga masjid yang baru ni, Masjid Tuan Mizan tu.
tu je. Kita tak tahu apa orang tempatan. Kalau masih Putra tu, di Putrajaya tu lah. Dia di kawasan Perumahan dah, ada perumahan. Dia masak dia masjid. pasal ni dekat kawasan pejabat ni, bukan kawasan yang jauh sikit pada kawasan perumahan. Tapi kalau Memang ada kawasan perumahan tak ada masjid. Kawasan perumahan masjid tu. Yalah, jadi orang yang duduk dia lapis tu. Tak tentu juga, takut orang luar je banyak. Tak tahu apa. Yelah, Tak ada langsung. Orang yang duduk kat Peraya, dia Yelah. kena main kat masjid tu sebab masjid ni. Masjid lain Orang ada yang tak? keluar pakai lagi tu. Yelah, Putrajaya pun kawasan Dia tak ada sebab dia kerja tempat lain lah. Ha? Masa Dia bekerja tak ada kan buat masjid dekat PCM tu tak ada kan. Dia tak ada surau Ada satu surau tu dia buat. surau banyak lah, tak bersin-bersin tu banyak surau. Surau pun sebenarnya. Surau tak tahu. Tapi lah kalau dia buat Dia masjid dekat masjid kawasan tu. perumahan dah habis lah masjid tu. Masjid tu selesa je kan. Dia ada surau awak jemaah. Ada surau. Kalau surau tu awak jemaah, orang kawasan tu dia tak pergi dah Masjid Putrajaya tu. Boleh letak tak penuh lah. Ha. Ada surau dekat kawasan apartmen satu. Lepas tu ada satu lagi surau dekat sekolah. Gen Najib. Dua menteri-menteri cukup lah tak ada. Dia rumah kat situ. Ni nak ni. Ni. Ni menti-menti ni Najib semua ni semua Masjid Boleh dia Putra. semua sana. Mandi betul tu kan. Mana dia mesti kembangan. Oh. Sekarang ni sejak ada Masjid Sultan Tuanku Mizan ni, saya semayang situ lah. Dekat je jalan kaki macam mana. Najib pilihan. Tapi bel buat masih bersih tak? Tak kena buku kan. Ha? dia tak ada arti kat semayang atas ni, tak ada Kalau dinding. buku tu mesti betul bersih. Keliling ni Tak memang ada. air. Silap ustaz kata babi. Kalau batu lah kan. Tak betul buku. Sebab buku tu ni masalah. Tapi dia Saleh Ustaz tak boleh letak nama ustaz. Hamba Allah. Syria, masjid yang kecil-kecil tu dia tak panggil masjid kan? Masjid, tapi kalau semayang Jumaat dia panggil jamik kan? Ha, Semua jamik. semayang kat jamik tu kan? Berkumpul satu tempat kan? Dia kalau jamin tu dia semayang jemaah lah. Jadi yalah. Iktiraf lah Dia tak ada masjid. surau kan? Dia semua masjid. Tapi dekat masjid sini ke Pulau Jalan tu ada masjid. Jemaah juga. Tapi tak tahu juga yang jauh ni pun tak macam mana lulus orang semayang Jumaat. Orang tu mohon je, okey boleh lah. Kan dia teks tu mesti jauh yang keluarkan. Yalah, jauh mesti keluarkan kelulusan semayang jemaah kan. Tu. Kalau Kelantan majlis dia kira orang mustatil 80 orang. Baru dah dia boleh semayang jemaah. Kalau 40 orang tak, dia tak benar lagi. Ini ada seganda lagi. Itu kita takutnya kita pun kita tak perasan semayang jemaah situ. Jadi kita tak Kita tak sah. Semua mungkin berada. Dia mungkin. Masa mandi kan tak Anak surau ni semua. Anak berperasan. Surau ni Jumaat je dia. dia pintu bahagian dalam surau tu dia pasal aircon. Jadi pintu dia tutup. Dia tak buka pintu dia. Pintu dia boleh tarik macam tu. Dia tutup semua. Kanan, kiri, belakang. Maknanya yang semayang luar tu tak sah Jumaat. Yang sah yang dalam lah. pasal pintu tu. Masa semayang Jumaat dia tutup. Dia tak buka kan. Kalau dia buka aircon keluar. Dia kira Dia kira Aircon tu lebih penting untuk sah. Tapi yang tutup tu pun bukannya sebab hukum tu memang tak ada satu benda pengetahuan awam lah. Macam tu macam Ustaz ni cakap pasal terpencil. Terpencil. Tu saya kena buku. Kita nak dagang lah. Jaga apa ni pelik ni Tak boleh tak pernah Ya, atuk aku keluar data. Ustaz cakap dulu kalau semayang jemaah, kalau di surau kan, perempuan tu kena buka kan. Saya dah cakap kat imam tu, Ustaz, saya ingat dengan dia kan, kena buka lah kalau tak sah. Ni, yang perempuan kena buka langsung. buka sikit lah. Dia pandang saya. Itu bangun ni imam dia. La ilaha illallah. Dia macam saya tengok siapa dia cakap kan. Kalau saya mufti dia cakap dia buka agak. pakai suang, pakai jubah Kena pakai jubah. Kena pakai ini serban tebal sikit.
Soalnya bila tak ada ilmu tu pada dia, orang lain dia tak buat lah. Sayang jemaah tak dapat pahala. Wa hayatuha arba'u khisalin, dan segala sunat yang dituntut bagi Jumaat, arba'u khisalin, ialah 4 perkara. Ada 4 perkara. Sebenarnya banyak lagi pada 4 ni. Setengahnya daripadanya perkara sunat. Perkara sunat. Sunat yang dituntut pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat tu satu Hari pertamanya qiraatul suratul Kahf. Baca surah Kahfi. Baca surah Kahfi ini disunat malam Jumaat dan hari Jumaat. Dua-dua disunat. Malam Jumaat pun disunat, hari Jumaat pun disunat. Kerana satu hadis, Qiraatu suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Baca surah Kahfi. Baca ni malam dan hari lah. Pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Dia fadilat lain-lain. Malam baca lain, fadilat lain. Siari pada hari Jumaat tu pun fadilat lain. Tak sama. Mulailah Tuhan. Kerana ada Nabi kata, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma baina jum'atain. Siapa membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, Allah Ta'ala akan terangkan nur, Allah Ta'ala cahaya akan bagi nur bagi dia di antara 2 Jumaat. Jumaat ni Jumaat Selatan. Baca surah Kahfi pada hari Jumaat, Allah Ta'ala akan terangkan ini daripada nur di antara 2 Jumaat. Pahala yang pada mana tak ada, tak ada. Cuma disebut mana dia terangkan nur daripada 2 Jumaat. Mana Allah, dia ni berada dalam rahmat Allah Ta'ala lah. Mana tak berlaku dalam maksiat di atas diri. Kita dah tanya Ustaz Ali lah. Kat macam ni kita kebetulan pada Jumaat lah baca Yasin Jumaat. Ustaz, hadis sebut ni lah kan, Kahfi, kenapa baca Yasin? Kahfi banyak sangat tu. Panjang sangat. Kita baca separuh-separuh lah. Dia dalam tak sampai 100 ayat pun. 111. Dia dalam Yasin 63. 5 lai ya. 5 lai kena lain tu lah. Yasin 3 lai. Baca Yasin kali. Lepas tu kita bagi lah. Malam Jumaat lepas maghrib, lepas kita baca Yasin, kita baca 2 lai. Lepas Isyak kita baca 2 lai. Pagi esok baca 2 lai. Kalau kita rasa tak mampu nak baca sekaligus, kita cekai-cekai kan? Asalkan kita baca. Ada satu hadis diriwayat oleh Imam Bahaqi, kata man qara'aha lailatal jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa yang baca surah Kahfi pada malam Jumaat, Allah Ta'ala akan terangkan dia daripada nur di antara dia sampai kepada baitil atiq, sampai kepada Kaabah. Cahaya dia daripada sini sampai ke Siapa baca Allah.
Jadi kita Jumaat. Siapa baca surah Kahfi malam Jumaat, Allah akan menerangi dia daripada nur di antara dia sampai kepada baik Kaabah. Maknanya cahaya dia punya, mana malaikat nampak lah cahaya dia. Mana malaikat istighfar nampak ni kan Allah Ta'ala akan menyelamat lah kepada dia. Maknanya dia terpelihara daripada buat maksiat. Terpelihara InsyaAllah lah kita minta kita Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita boleh baca sama ada malam ke ataupun sehari. Amal sesuatu. Hadis baca lah mudah. Itu yang pertama. Yang keduanya, membanyakkan doa. Kasratul doa. Membanyakkan doa. Kasratul doa. Jadi membanyakkan doa ni sama dah pada hari Jumaat dan malam Jumaat lah. Pada hari Jumaat dan malam Jumaat kita banyakkan doa. Kalau kita nak doa apa dia. Kerana hari Jumaat ni hari yang ada saat ijabah pada hari Jumaat. Dia ada saat ijabah. Allah Ta'ala memperkenalkan doa.